Warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz ingin sidang maaf kepada Allah Ta'ala sekalian. Satu pengumuman yang disampaikan pada hari ini ialah jemputan semua muslimin yang hadir pada hari ini untuk sama-sama kita berbuka puasa di Masjid Jami' Gadang Baru ini pada hari ini. Iftar Mahabbah yang diadakan pada hari ini Jumaat 4 Ramadan 1441 Hijriah bersamaan dengan 15 Mac 2024. InsyaAllah kita pada majlis Muhammad insyaAllah dan berbuka di masjid kita insyaAllah. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين وسلم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وذخرنا وقدوتنا ومعلمنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته. أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Wahai sekalian hamba-hamba Allah, bertakwalah kamu semua kepada Allah dengan takwa yang sebenar. Saya berpesan kepada diri sendiri serta diri tuan-tuan muslimin sekalian, bersama-sama kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kita menjunjung tinggi segala titah perintah Allah, meninggikan segala syariat Allah dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita tergolong di kalangan hamba Allah yang dikurniakan kejayaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berbekallah kamu, sesungguhnya tiada bekalan yang terbaik untuk dibawa menghadap Allah melainkan dengan bekalan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin sidang Jumaat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, firmanullah ta'ala dalam suratul Baqarah ayat 185, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم wala'allakum tashkurun. Yang bermaksud bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran
yang menjadi petunjuk kepada sekalian manusia dan menjadi keterangan daripada petunjuk, dan juga menjadi pembeza di antara yang hak dan yang batil. Maka barang siapa yang melihat anak bulan, maka wajiblah dia berpuasa. Dan barang siapa yang sakit ataupun dalam keadaan musafir, maka diharuskan berbuka. Bahkan diwajibkan baginya menyempurnakan iddah tempoh sebulan berpuasa, menggantikannya pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagi kamu, dan Allah sesekali tidak menghendaki kesusahan dan kepayahan bagimu. Maka bertakbirlah, membesarkan Allah, memuji Allah dengan sebanyak-banyaknya, dan menyempurnakan iddah sebulan Ramadan itu dengan secukupnya. Di samping mengingati Allah di atas hidayah yang telah Allah kurniakan, mudah-mudahan kamu menjadi hamba yang bersyukur. Hari ini kita berada di hari yang keempat Ramadan. Minggu yang pertama Ramadan 1445 Hijriah. Dan kita melihat senario dan fenomena pada minggu-minggu yang pertama ini. Bermula malam yang pertama kita bertarawih, beribadah. Hari yang pertama kita berpuasa. Umat Islam khususnya di Malaysia ini dilihat begitu teruja menyambut kedatangan Ramadan dalam keadaan penuh kegembiraan, dalam keadaan memenuhi setiap ruang dalam masjid-masjid, rumah-rumah Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diharapkan momentum ibadah yang kita tunjukkan pada hari-hari pertama, minggu yang pertama ini akan berkekalan dan berterusan sehinggalah ke hari-hari yang terakhir, mencukupkan sebulan Ramadan. Bukan hanya kita mencukupkan ibadah kefarduan puasa sahaja sebulan Ramadan, bahkan kita mencukupkan kalau boleh dan semampunya kita mesti boleh untuk melaksanakan juga amalan-amalan sunat yang lain, mencukupkan bilangan sebulan Ramadan yang telah disyariatkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Doa yang senantiasa diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita tatkala menjelang Ramadan dan masuk hari-hari pertama Ramadan. Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadan li wa tasallamhu minni mutaqabbala. Rawahu Tabrani. Ya Allah, sejahterakanlah diriku sehingga datangnya dan masukkan diriku ke dalam Ramadan, dan sejahterakanlah Ramadan untuk diriku. Yakni mudah-mudahan Ramadan ini boleh memberikan kita kekuatan dan kesehatan untuk kita beribadah sepanjang bulannya, dan menjadikan segala amalan yang kita lakukan dalam Ramadan ini mutaqabbala, diterima dan diganjarkan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam satu hadis riwayat daripada Imam Bukhari dan Muslim, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Apabila datangnya Ramadan, akan dibuka seluas-luasnya pintu-pintu syurga, dan akan ditutup serapat-rapatnya pintu-pintu neraka, dan Allah Ta'ala membelenggu dan merantai para syaitan. Allah Ta'ala membuka peluang seluas-luasnya untuk kita memohon keampunan, istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Carilah peluang, carilah kesempatan. Sedangkan Nabi SAW pun pernah menyebut antara 3 doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satunya ialah bagi orang yang berpuasa sehinggalah dia berbuka. Dalam tempoh 13 jam kita berlapar dan berdahaga, berpuasa kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, mengharapkan ganjaran pahala hanya kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam tempoh tersebut adalah waktu yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dimustajabkan doa para hamba-Nya. Allah Ta'ala berfirman dalam ayat 186 Al-Baqarah, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Dan apabila hamba-Ku meminta sesuatu denganku,
sesungguhnya ketahuilah bahawasanya sesungguhnya aku teramat dekat dengannya. Allah hanya menunggu hambanya berdoa sahaja. Allah pasti akan menerima, mendengar dan memakbulkan, memustajabkan segala permintaan dan doa para hambanya. Lebih-lebih lagi hambanya dalam keadaan berpuasa, lebih-lebih lagi dalam bulan yang penuh keberkatan ini, Ramadan, dan waktu yang paling dimustajabkan doa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang yang berpuasa sudah tentulah pada waktu hampir berbuka puasa. Ambillah peluang, ruang dan kesempatan itu untuk berdoa. 2-3 pohon doa hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sepanjang masa kita berpuasa hanya kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pula kita isi dengan perbuatan dan amalan yang tidak berfaedah, amalan yang sia-sia, bahkan amalan yang boleh membatalkan pahala puasa kita. Walaupun ini tidak membatalkan puasa yang kita laksanakan sehari-hari, bahkan ia turut boleh membatalkan pahala puasa, menjadikan puasa kita hanya berlapar dan dahaga sahaja. Seperti mana disebut oleh Nabi SAW, kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'a wal 'atash. Berapa ramai orang yang berpuasa pada hari ini, tidak ada pahala puasa baginya, ganjaran pahala puasa tidak ada baginya, melainkan yang hanya dia dapat hanyalah lapar dan dahaga semata-mata. Muslimin sidang Jumaat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, di samping kita bergembira dan bersyukur menyambut Ramadan pada tahun ini, walaupun mungkin dalam keadaan yang berbeza, dalam keadaan yang agak susah dan sempit bagi setengah-setengah orang. Ada yang diceritakan kepada kita, ada seorang hamba Allah yang merayu dan merintih di dalam media sosial, merayu kepada para netizen, kepada pengguna media sosial, bagaimana susahnya hidupnya. Setiap kali waktu berbuka, dia hanya mampu untuk berbuka di masjid, menumpang berbuka di masjid satu keluarganya. Di samping waktu sahur, dia meminta daripada peniaga-peniaga bazar Ramadan yang ada makanan dan minuman lebihan daripada jualan mereka, tidak perlu dibuang, tidak perlu dibazirkan, bahkan boleh dihulurkan kepada mereka, bertujuan untuk menjadikan juadah sahur untuk mereka bersahur pada keesokan hari ini. Betapa susahnya kehidupan masyarakat pada hari ini, sehingga kan tidak mampu untuk meneruskan kehidupan, untuk menyara dan menyuap anak-anak dan isteri ahli keluarga dalam keadaan yang sangat pelik pada hari ini. Tetapi kita sebagai umat Islam yang prihatin, ada di kalangan kita yang hidup susah, ada di kalangan kita yang mungkin tidak dapat berbuka, bersahur dan tidak dapat makan dengan sempurna pada hari ini. Ini belum diceritakan umat Islam yang tertindas di bumi Palestin dan di bumi-bumi tertindas yang lain. Ini dalam negara dan negeri kita sendiri. Haruslah kita menjenguk, haruslah kita mencari mereka yang susah ini untuk membantu sedikit sebanyak sumbangan dan infak kita, sedekah kita, pahala yang diganjarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memberi juadah makanan untuk mereka berbuka, kita mendapat ganjaran pahala yang sama seperti mana mereka berpuasa, dengan tidak mengurangkan sedikit pun ganjaran pahala mereka berpuasa kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana kewajipan ini telah diwajibkan ke atas orang-orang yang terdahulu sebelum daripada kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi hamba Allah yang bertakwa kepada-Nya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. آمين آمين يا موفق الطائعين
وفقنا لطاعتك أجمعين وتب علينا وعلى المسلمين واغفر ذنب من يقول أستغفر الله العظيم ونستغفر الله. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan-perkataan yang baik. Nescaya Allah akan memperbaiki amalan-amalan kamu dan Allah akan mengampunkan dosa-dosa kamu. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya dia telah dijamin kejayaan dan kecemerlangan hidup di dunia dan di akhirat dengan kejayaan dan besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin sidang Jumaat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Anak-anak yang kecil pada hari ini mungkin telah dilatih dan ditarbiyah untuk berpuasa seawal usia 6 ataupun 7 tahun. Itu satu usaha dan satu galakan yang terbaik sebagai seorang ibu bapa kepada anak-anak mereka seawal usia itu. Akan tetapi satu perkara yang harus kita ingat, dan mungkin kita terlepas pandang dalam pada kegalakan kita menggalakkan anak-anak berpuasa seawal usia 6-7 tahun tadi, kita mungkin lupa untuk menyuruh dan mendidik anak-anak ini supaya menunaikan salat seawal usia 7 tahun sebagaimana perintah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, murru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'. Perintahkanlah anak-anak kamu bersalat seawal usia mereka dalam keadaan mereka berusia 7 tahun. Dan tidak ada nas, tidak ada dalil yang memerintahkan kita ibu bapa menyuruh dan memulakan amalan puasa ini kepada anak-anak seawal usia beberapa tahun. Tetapi ada perintah solat seawal usia 7 tahun. Kadang-kadang kita sibuk ataupun kita galak menyuruh anak-anak ini berpuasa, kadang umur 8-9 tahun masih lagi tidak dijaga, masih lagi tidak dipersoalkan, ditanya tentang kewajipan solat kepada mereka. Walaupun mereka belum lagi difardukan, walaupun mereka belum mukallaf, belum balik, tetapi perintah daripada Nabi SAW itu dalam tempoh sehingga 10 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashr. Dan boleh pukul anak tadi jika mana tidak lekat salat 5 waktu dalam keadaan mereka 10 tahun. Usianya 10 tahun, 3 tahun tempoh percubaan, mana pukul dalam keadaan yang tidak memudaratkan. Tetapi mungkin kita sibuk menyuruh anak-anak berpuasa, kadang melarang anak ini berbuka di tengah hari. Sayangnya puasa dah tengah hari, dah petang, kita melarang anak-anak ini berbuka sebelum masuk waktu maghrib, sebelum masuk waktu berbuka. Tetapi kita tidak melarang, kita tidak marah anak-anak ini tidak solat. Kita tidak mengambil tahu, bahkan kita tidak mahu mengambil tahu, tidak peduli tentang kewajipan salat yang diperintahkan, yang diwajibkan oleh Nabi SAW kepada kita ibu dan ayah. Renungan untuk kita bersama muhasabah di awal Ramadan ini, insya-Allah kita perbaiki. Di samping galakan kita menyuruh mereka berpuasa, kita juga tidak mengabaikan tanggungjawab untuk melaksanakan perintah salat dalam keluarga kita. Marilah muslimin sidang Jumaat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, pada hari Jumaat yang penuh keberkatan di awal Ramadan ini, kita tidak lupa untuk merakamkan ucapan selawat dan salam kepada junjungan Nabi SAW yang telah banyak berjasa berkorban demi untuk melihat Islam itu senantiasa ditegakkan, Islam itu senantiasa ditinggikan. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih.
tidak ada yang lebih tinggi mengatasi undang-undang dan syariat Islam. Firmanullah Ta'ala dalam suratul Ahzab ayat 56, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang, sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat dan mengucap salam ke atas Nabi, maka wahai orang yang beriman, mengucap salamlah kamu dan berselawatlah kamu ke atasnya dengan sesungguhnya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla 'alayya marrah, sallallahu alaihi biha 10." Barang siapa yang berselawat ke atasku sekali, nescaya Allah akan berselawat ke atasnya, yakni mendoakan selamat sejahtera ke atasnya dengan 10 kali salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين والمستضعفين في فلسطين وفي اليمن وفي كل أرض الإسلام يا رب العالمين. اللهم قو عزائمهم وثبت أقدامهم واجمع كلمتهم. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم رد كيدهم على نحورهم. اللهم بدل شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم يا رب العالمين. اللهم أصلح سلطاننا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين. اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم أرنا الحق حقا وألزمنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله على آلائه واشكروه على نعمائه ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.